Hilang air. Padahal pernah tengok padang. Pergi tengok. Tengok siapa yang ni? Tak nak tengok Jepun masa. Assalamualaikum semua kepada penonton-penonton Jejak Ihsan Kamil. Okey, terlebih dahulu saya ingin mohon maaf kerana telah lama kita menyepi. Ialah masalah sekarang ni kan, kekangan masa dan juga undang-undang sekarang. Okey, hari ini saya ingin kongsikan kepada anda semua mengenai seorang pejuang tanah air di bumi Terengganu ni, yang mana beliau berjuang seorang diri menentang Jepun pada masa tu. Jadi sekarang ni kita berada di Kampung Nibong, Panji Alam, Kuala Terengganu, yang mana kedudukan kampung ni secara mudahnya saya sebut di belakang sekolah menengah kebangsaan Megat Panji Alam. Anda boleh search atau buat carian melalui Google ataupun aplikasi Waze. Okey, untuk tu pejuang ni yang saya faham lah apa yang orang lama cerita. Beliau dikatakan ada karamah, iaitu karamah dia ni pada zaman Jepun tu, Jepun orang kata buat seksa pada dia ni, beliau susah untuk dimatikan. Yang kita kenali sebagai Cepek Cetnek. Okay, Cepek Cetnek ni asalnya beliau berjuang secara seorang diri, secara solo lah. Beliau menggunakan taktik serangan hendap ataupun kita kenali sebagai gerila yang beliau lakukan pada waktu malam. Mungkin tujuannya untuk mengelakkan beliau dikesan oleh pihak Jepun. Jadi taktik ni berjaya membunuh ramai tentera Jepun. Jadi berita ni tersebar di kalangan penduduk kampung, maka ramailah penduduk kampung yang menyertai perjuangan beliau ni. Dan malangnya di sebalik kejayaan beliau ni, ada salah seorang di kalangan pengikut beliau yang merupakan seorang tali barut Jepun, yang mana pengikut tu menyamar sebagai kata pengikut kuat lah kononnya. Jadi segala bentuk rahsia perancangan dan taktik serangan disampaikan pada pihak Jepun, maka pihak Jepun pun mengetahui akan perkara ni. Jadi pihak Jepun pun mengepung dan menangkap beliau serta pengikut-pengikut beliau yang semuanya diseksa, dibunuh, sehinggalah hanya tinggal beliau seorang saja yang belum mampu dibunuh oleh pihak Jepun. Walaupun gunakan pelbagai cara untuk bunuh, tapi tak mendatangkan hasil. Jadi setelah beberapa hari beliau diseksa, ditikam, segala bentuk percubaan bunuh pun ke atas beliau tak berhasil, maka beliau sendiri tak tahan dengan siksaan yang dilakukan oleh pihak Jepun ke atas beliau. Jadi beliau membuka rahsia cara kematian beliau tersebut kepada pihak Jepun. Antara rahsia kematian Cepek Cetnek ni, beliau katakan pada pihak Jepun, hanya kalau nak bunuh dia ni, hanya perlu guna pucuk atap. Jadi kalau untuk tuan-tuan nak tahu macam mana bentuk pucuk atap, saya akan share sekali gambar kat sini. Kalau tuan-tuan boleh tengok, inilah rupanya pucuk atap, yang mana pucuk atap tersebut disula kepada beliau. Dan pihak Jepun melakukan perkara yang disebut itu, maka meninggallah salah seorang pejuang tanah air kita, Cepek Cetnek, di bumi Terengganu ni. Macam saya sebut tadi, mungkin tuan-tuan akan tertanya, di manakah rumah tersebut? Okey, rumah beliau adalah di mana tempat asalnya batu nisan beliau. Maknanya di kubur beliau itulah tempat asalnya markas dan rumah beliau. Itu kita akan kongsikan selepas ini. Okey. Di sini kami dapat kenal pasti ada sebuah kubur yang beliau merupakan seorang pejuang yang menentang di zaman penjajahan Jepun di Terengganu. Jadi kalau tanpa bermasa, kita akan tunjuk di mana kedudukan kubur tersebut. Okey, jom. Okey, kepada penonton semua, kalau kita tengok sini, kita nampak ada 4 biji batu
Yang mana batu ni lah yang dikatakan batu nisan kepada ni kuburnya pejuang tersebut. Yang mana kalau kita tengok sini batu nisan patutnya 2, tapi sini dia punya antara kata apa kelebihan dia tu, batu nisan ni ke beranak. Jadi sini terkesan ada 4 biji batu nisan dia. Yang batu ni kau tengok sekali imbas dia macam batu bukit. Betul, batu bukit, tapi lah batu nisan bagi untuk makam pejuang ni. Dan ada lagi, kalau kita dapat kesan lagi sini, kita kena pasti ada sebuah, dikatakan sebuah kolam yang terletak di belakang sana. Itu saya tunjukkan ke anda semua. Jom. Okey, kalau kita tengok sini, nampak dia macam bentuk dia macam kawah. Inilah yang dikatakan tadi, kolam yang saya sebut tadi. Okey, jadi kalau ikutkan di kolam ni yang saya tahu juga melalui perkongsian orang-orang lama, dia kata di kolam ni kalau siapa-siapa yang bernasib baik akan dapat jumpa dah seekor kura-kura yang besar di kolam ni. Kita tengok kolam ni kalau sejauh logiknya memang kering, memang tak ada binatang, tapi itulah macam saya katakan tadi, kalau anda bernasib baik anda akan dapat jumpa dengan kura-kura tu. Okey, sekarang ini kru kami menuju ke salah satu rumah yang mana rumah penduduk yang paling lama lah di kampung Panji Alam ini ataupun Kampung Nibong, yang mengetahui sedikit tentang pahlawan di Kampung Nibong ini. Hilang air. Padang pernah tengok padang. Pergi tengok. Tengok siapa yang ni? Tak nak tengok Jepun masa tu. Oh. Tapi yang dia tidak ingat. Dah, yang dua lagi. Dua-dua lagi. Itu kalau apa nama ni kepek. Masa tu lungguh, dah lungguh. Oh. Orang kata, banyak kita tahu lah. Oh. Dia nak mati je, buat gini, dah jadi apa. Oh. Lepas tu, orang dia ambil kelopak. Tak tahu. Pucuk suluh dia. Oh, sudah Sudah tak. Oh. Kaduk baru lah. Oh, mati. Mati. Itu aja yang kita tahu. Sebentar tadi kita dah jumpa dengan salah seorang, boleh katakan sebagai orang lama lah di kampung ni, yang kalau kita nak cari yang lain tak jumpa dah. Kita jumpa Pak Wang, yang mana takat ni maklumat yang dia sampaikan, dia boleh katakan bahawa makam dia di pokok tadi dah tertunjuk tadi tu. Jadi nak perlukan maklumat lanjut, kita kena cari lagi sumber-sumber yang ada. Tapi setakat ni terdapat kesan seorang je, macam Pak tadi lah, pakcik tadi tu. Tu je saya boleh kongsikan pada anda semua. Jadi apapun kita jumpa lagi lepas ni. Okey.